Shalom, mari kita jadikan Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Kerana kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Mari kita bersatu dalam doa saudara-saudari. Ya Bapa kami yang di syurga, kami bersyukur kerana Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Bapa kami yang mengasihi kami selama ini Bapa. Engkaulah kekasih jiwa kami Bapa. Pada pagi yang mulia ini Bapa, biarkanlah kami mendekati Tuhan. Sekali lagi kami mengalami Tuhan. Biarkanlah Engkau memperlihatkan diri-Mu kepada kami Bapa. Biarkanlah Engkau menjamahi kami melalui firman-Mu Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita merenung daripada Mazmur 45 ayat 7 hingga 13. Takhta yang dikurniakan Allah kepada Tuanku akan kekal selama-lamanya. Tuanku memerintah rakyat dengan adil. Tuanku mencintai perkara yang benar dan membenci perkara yang jahat. Oleh itu, Allah Tuanku telah memilih Tuanku dan membahagiakan Tuanku lebih daripada raja lain. Pakaian Tuanku berbau mur, gaharu dan cendana. Pemuzik di istana gading membuat Tuanku gembira. Antara wanita yang disayangi Tuanku terdapat puteri-puteri, dan di sebelah kanan takhta Tuanku berdiri permaisuri yang memakai perhiasan emas murni. Dengarlah kata-kata hamba, hai permaisuri. Lupakanlah bangsa serta kerabat Tuanku. Kecantikan Tuanku memikat hati raja. Tuanku milik baginda. Taatlah kepada baginda. Rakyat Tirus akan membawa hadiah untuk Tuanku. Orang kaya akan mencuba mengambil hati Tuanku. Saudara dan saudari, ayat ini telah pun merupakan lanjutan kepada ayat sebelum yang mengatakan seorang raja yang perlu mempunyai sifat-sifat yang tertentu. Saudara dan saudari, ayat 7 dia kata, takhta yang dikurniakan Allah kepada Tuanku akan kekal selama-lamanya. Tuanku memerintah rakyat dengan adil. Tuanku mencintai perkara yang benar dan membenci perkara yang jahat. Oleh itu, Allah Tuanku telah memilih Tuanku dan membahagiakan Tuanku lebih daripada raja lain. Saudara dan saudara, di sini mengatakan bahawa seorang raja bagaimana diberkati Tuhan. Kalau dia mau diberkati Tuhan, dia perlu memerintah dengan adil. Apa maksud memerintah dengan adil di sini? Dia kata, Tuanku mencintai perkara yang benar dan membenci perkara yang jahat. Kamu perlu membezakan yang betul dan yang salah, ataupun yang baik ataupun yang jahat dengan baik sekali. Tidak boleh berat sebelah, tidak boleh membutak-butakkan diri, saudara dan saudari. Seorang raja yang memerintah dengan adil pasti akan diberkati Tuhan. Saudara dan saudari, di sini dikata takhta akan dikekalkan selama-lamanya. Apa maksud takhta? Saya bayangkan, saya fikirkan apa maksud takhta, saudara dan saudari. Takhta ada 4 tiang kan? Betulkah? Setiap takhta ada 4 kayu, 4 tiang, saudara dan saudari. Dan kita lihat 4 tiang itu mesti sama panjang, betulkah? Kalau kepanjangan tiang itu tidak sama, apa berlaku, saudara dan saudari? Kalau ada yang tiang yang panjang, ada kayu yang pendek, apa berlaku, saudara dan saudari? Akan berlaku yang adalah takhta itu, kerajaan itu, pemerintah itu tidak akan stabil. Dia akan sengit. Dia sengit lalu dia akan runtuh. Betulkah, saudara dan saudari? Inilah maksud adil. Bila kita duduk di atas takhta itu mesti sama rata, mesti adil. Jadi kita baru boleh dikekalkan, baru boleh diberkati Tuhan. Amin. Saudara dan saudari, sekiranya kita berat sebelah, sekiranya kita pilih kasih, saudara dan saudari, kita akan sengit dan kita akan runtuh. Pemerintahan kita, kuasa kita tidak akan lama, dan kita bukan saja kuasa tidak lama, seluruh sistem akan rosak, seluruh takhta itu akan runtuh dan negara ini akan dihapuskan. Betulkah, saudara dan saudari? Ini kerana Allah yang memilih raja itu juga Allah yang maha adil, saudara dan saudari. Oleh itu ayat 8, Allah Tuanku telah memilih Tuanku.
Allah yang memilih raja-raja itu adalah Allah yang maha adil. Apa maksud maha adil? Keluaran 34 ayat 7 mengatakan bahawa Allah tidak sekali-kali membebaskan orang yang bersalah daripada hukuman. Saudara dan saudari, bagi Allah, kalau kamu bersalah, Dia tetap akan mengira kesalahan kamu atau mengira hitung hukuman kamu sampai akhir, saudara dan saudari. Allah tidak membutak diri. Dia tidak buta, Dia tidak tutup mata, saudara dan saudari. Kalau kita bersalah, Tuhan akan catat, Tuhan akan tahu, Tuhan pasti akan mengadili. Tuhan tidak membebaskan kita daripada segala kesalahan dosa kita. Saudara dan saudari, itulah Allah kita maha adil. Sehingga satu tahap di mana bila Dia mahu menegakkan keadilan ini, saudara dan saudari, Tuhan terpaksa mengorbankan anak tunggal dirinya, Yesus Kristus. Kerana Dia sudah kata, kalau salah perlu dihukum, kalau mengingkari Tuhan perlu mati. Jadi saudara dan saudari, tetapi mengasihi manusia, Dia terpaksa mengorbankan anak tunggal dirinya, Yesus Kristus, untuk memenuhi, untuk menggenapi keadilannya. Sehinggalah Yesus Kristus, anak Tuhan ini, terpaksa mati di atas kayu salib hanya untuk menebus dosa anda dan saya, saudara dan saudari. Ini kerana Allah kita terlalu adil, sehingga Dia sanggup mengorbankan diri pun Dia perlu menegakkan keadilan, saudara dan saudari. Jadi Raja pada hari ini mempunyai seluruh rakyat jelata yang dianugerahkan Tuhan kepadanya. Jadi bila Raja duduk di atas takhta ini, memerintah seluruh rakyat yang diserahkan Allah kepadanya, semua rakyat ini dikasihi Tuhan. Jadi Raja ini tidak ada hak untuk pilih kasih ataupun berat sebelah, saudara dan saudari. Ini kerana rakyat sebenarnya bukan milikan Raja, tetapi milikan Allah. Dan Raja cuma diberikan tanggungjawab untuk mentadbir dan menguruskan umat Allah, saudara dan saudari. Oleh itu, seorang Raja, dia tidak boleh sewenang-wenang. Dia perlu menegak keadilan, saudara dan saudari. Itulah di Malaysia, saudara dan saudari, sejak Perikatan Nasional mengambil alih kuasa pemerintahan pusat, saudara dan saudari, kita boleh nampak seluruh rakyat jelata, banyak NGO yang mengeluarkan suara-suara mereka. Mereka minta kerajaan baru menegak keadilan, di mana jangan melantik mereka yang mempunyai rekod kes-kes rasuah itu dalam jawatan rasmi. Dan juga mereka meminta supaya kes-kes yang sedang dibicarakan di dalam mahkamah itu jangan diberhentikan, tetapi diteruskan. Nah, ini adalah seruan rakyat, kerana rakyat memang meminta keadilan di antara mereka, saudara dan saudari. Dan baru-baru ini kita nampak di Johor lah, di mana-mana tempat, di antara Perikatan Nasional, di antara PBB, Parti Bersatu dengan Parti UMNO, mereka saling merebut kuasa kerana pengagihan kuasa, pengagihan jawatan itu tidak sama rata ataupun tidak adil ataupun ada berat sebelah, sehinggalah mereka saling bergaduh, sehinggalah ada pemimpin yang kata kalau tidak selesai pergaduhan dalam hal ini, Perikatan Nasional akan dihancurkan, akan runtuh tidak lama kemudian. Nah, saudara dan saudari, inilah takhta itu perlu sama rata, perlu adil kepada semua orang supaya takhta itu boleh kekal lama dan diberkati. Saudara dan saudari, sebenarnya bukan sahaja raja mempunyai takhta. Sebenarnya hari ini setiap kita mempunyai takhta yang masing-masing. Setiap kita diberikan anak-anak buah, pengikut-pengikut yang masing-masing. Tak kira kita pastor, AJK, pemimpin gereja maupun ibu bapa di dalam keluarga, saudara dan saudari. Kita memang diminta untuk adil terhadap semua di bawah jagaan kita. Macam saya sebagai bapa, saudara dan saudari, saya ada 4 orang anak. Anak-anak saya selalu debate ataupun membahas dengan saya. Mereka kata, bapa, kenapa Esther boleh makan Oreo tapi saya tidak boleh? Nanti ada Enoch kata, kenapa dia boleh makan puding tapi saya tidak boleh? Semalam saya diminta untuk buat puding bersama-sama dengan mereka. Ajar mereka buat puding. Jadi mula-mulanya kakak datang, saya ajar. Nanti adik datang, kenapa kakak boleh buat tapi kami tidak boleh buat? Jadi saya pun ajar Ezekiel. Nanti Enoch datang, kenapa saya tidak boleh? Walaupun saya ingat dia masih kecil, tapi dia kata, kenapa saya tidak boleh?
Jadi saya pun biar dia buat puding bersama-sama. Gila-gila. Jadi ketiga mereka gembira sampai mereka boleh tidur dengan tenang. Saudara-saudari, inilah sebagai ibu bapa kita juga diminta untuk adil terhadap semua anak. Betulkah? Walaupun mungkinlah dalam hati kita ada pilih kasih kepada mungkin seorang anak kita yang mungkin lebih comel, lebih ngam dengan kita mungkin lebih mengasihi dia. Tetapi saudara-saudari, Allah minta kita adil kepada semua orang di bawah jagaan kita, saudara dan saudari. Jadi, walaupun waktu kita adil, kita mencintai yang benar, kita membenci yang salah itu, mungkin akan mengakibatkan segelintir kecil orang tidak suka kepada diri sendiri. Kerana bila mereka dihukum, mereka tidak puas hati. Bila mereka dihukum, mereka tidak menerima hukuman itu. Itulah menyebabkan lepas hukuman diberi, mereka membenci kita sebagai pemimpin. Saya selalu melalui perkara macam ini. Kerana di mana-mana gereja saya menjadi pastor, saya menegak keadilan. Saya pastikan, saya tegaskan mesti ada keadilan. Prinsip mesti dijunjung. Saudara dan saudari, sehinggalah bila orang dihukum, orang dimarah, orang ditegur, mereka tidak puas hati dan mereka simpan dendam dalam hati sehingga mungkin mereka dihasut untuk melawan saya. Saudara dan saudari, tidak apa. Yang penting kalau saya junjung kepada keadilan, mungkin saya ditukar, tetapi takhta itu masih ada, ya. Bermaksud sistem itu masih ada, gereja itu masih ada. Kalau kita berat sebelah, bukan saja kita ditukar, tetapi seluruh sistem rosak, seluruh pertubuhan akan rosak. Saudara dan saudari, inilah kita perlu menegak keadilan yang diajar oleh Tuhan kepada kita, saudara dan saudari. Nah, kalau kita duduk di atas takhta ini, kita bersikap adil, apa yang akan berlaku, saudara dan saudari? Kita akan diberkati Allah. Ayat 8b mengatakan bahawa oleh itu Allah Tuanku telah memilih Tuanku. Nah, Allah akan memilih kita. Itu yang pertama. Yang kedua, dan membahagiakan Tuanku lebih daripada raja lain. Tuhan akan memberi kebahagiaan kepada kita lebih daripada orang lain. Kenapa? Kerana bila kita adil kepada semua orang, kita tidak berasa salah. Betul tak? Kita tidak berasa salah. Jadi kita boleh hidup dengan tenang, dengan bahagia, boleh tidur dengan nyenyak. Tidak ada rasa bersalah. Kerana kita bersikap adil dan saksama. Amin. Saudara dan saudari, kita akan lebih bahagia daripada orang lain. Dan apalagi saudara dan saudari, ayat 9. Pakaian Tuanku berbau mur, gaharu dan cendana. Pemuzik di istana gading membuat Tuanku gembira. Nah, ini semua tidak dipahami, tapi tak apa. Semua benda-benda ini adalah tanda kemewahan, kewibawaan di istana, saudara dan saudari. Jadi, raja kalau bersikap adil, Allah akan menganugerahkan dia segala yang paling mewah, paling berwibawa akan diberikan kepadanya. Saudara dan saudari, kalau kita adil, Tuhan akan memberikan segala yang terbaik, terindah kepada kita, saudara dan saudari. Dan ayat 10, antara wanita yang disayangi Tuanku terdapat puteri-puteri, dan di sebelah kanan takhta Tuanku berdiri permaisuri yang memakai perhiasan emas murni. Nah, ini bahaya, saudara dan saudari. Di sini dia kata seorang raja yang diberkati Tuhan akan mempunyai banyak isteri. Tapi jangan kita minta banyak isteri, ya. Di sini boleh dikatakan Tuhan memberkati perkawinan kita, saudara dan saudari. Kalau kita bersikap adil, perkawinan kita turut akan diberkati Tuhan. Amin. Jadi saudara dan saudari, kita perlu menegak keadilan. Tak kira di mana posisi kita pada hari ini. Kita perlu bersikap adil kepada semua orang. Jangan kita mahu disukai orang, tapi kita bersalah kepada Tuhan. Jangan. Kita terpaksa. Walaupun dibenci orang, kita juga tetap perlu diperkenankan Allah. Amin. Dengan melakukan keadilan. Saudara dan saudari, nah seterusnya ayat 11 sampai 13 menerangkan bagaimana perkawinan diberkati. Bagaimana waktu-waktu dalam perkawinan. Ayat 11 dia kata, dengarlah kata-kata hamba, hai permaisuri, lupakanlah bangsa serta kerabat Tuanku. Nah, saudara dan saudari, permaisuri di sini mungkin merupakan seorang puteri daripada raja lain, daripada negara lain. Jadi di sini pemazmur ingatkan dia, sudahlah kamu kawin kepada raja kami,
kamu perlu lupakan bapa kamu. Ya, meninggalkan bapa kamu. Ini memang sejajar dengan ajaran di Kejadian bab 2:24 mengatakan bahawa itulah sebabnya seorang lelaki meninggalkan ibu bapanya dan bersatu dengan isterinya, lalu mereka menjadi satu. Ya, bila kita kahwin, kita mesti meninggalkan ibu bapa. Ya, walaupun ramai yang tinggal di rumah sebumbung, tapi sepatutnya ikut prinsip semangat Alkitab, kita meninggalkan secara fizikal, secara mental. Kita meninggalkan keluarga asal kerana kita sudah diberikan satu orang yang lebih rapat dengan kita, iaitu suami ataupun isteri. Ya, jadi dia minta permaisuri itu lupakan ayah anda dia dan hanya taat kepada baginda, taat kepada tuanku ini, taat kepada suami ini, saudara dan saudari. Ayat 12, kecantikan tuanku memikat hati raja. Tuanku milik baginda, taatlah kepada baginda. Dia kata sekarang kamu bukan lagi milikkan bapa kamu. Kamu sekarang milikkan suami kamu. Kamu hanya boleh mentaati suami kamu sahaja. Dan ayat 13, kalau kamu mentaati suami kamu, ayat 13 dia kata, rakyat Tirus akan membawa hadiah untuk tuanku. Orang kaya akan mencuba mengambil hati tuanku. Kalau isteri bersama-sama dengan suami, kalau isteri mentaati, menghormati suami, isteri ini turut akan dihormati oleh semua orang. Betulkah saudara dan saudari? Kalau kamu nampak seorang isteri marah-marah suami di hadapan khalayak ramai, adakah kamu akan hormati isteri ini? Saya rasa susah kita hormati dia. Kerana kita rasa, bagaimana boleh berkeni oleh bakatuk, kan? Bagaimana kamu boleh tidak menghormati suami? Jadi saudara dan saudari, biarkanlah kita menjadi seorang isteri yang bersama-sama dengan suami dan menghormati suami. Ya, saudara dan saudari. Yang lain kita akan bincang esok. Ya, hari ini kita belajar seorang raja, seorang pemimpin, seorang ibu bapa harus adil kepada semua orang, dan seorang isteri harus bersama-sama suami, harus mentaati suami, menghormati suami. Amin. Biar kita bersatu dalam doa. Ya Bapa kami yang di syurga, kami bersyukur kerana Engkaulah Tuhan kami. Engkaulah yang maha adil. Itulah Engkau menempatkan, menyimpan sifat keadilan dalam hati kami, supaya kami juga menegak keadilan untuk semua orang, tak kira di mana posisi kami pada hari ini. Bantulah kami Bapa, supaya kami boleh melakukannya dengan baik. Dan biarkanlah suami isteri saling mengasihi, saling bersama-sama, saling mentaati, saling menghormati, supaya perkahwinan kami semua diberkati. Terima kasih Bapa kerana mengabdi doa kami. Dalam nama Yesus Kristus yang Maha Berkuasa kami berdoa. Amin. Tuhan berkati semua.